Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita masuk ke juzuk 6. InsyaAllah kita akan faham dan kita akan belajar macam-macam daripada juzuk 6. Juzuk 5 sebelum ini saya dah macam banyak cerita dan kongsi tentang self control. Sekarang kita akan belajar tentang what's next, apa selepasnya. Satu perkara yang kita kena belajar daripada juzuk 6 ni adalah dia adalah juzuk yang ada dua surah. Satu surah An-Nisa, satu lagi surah Al-Maidah. Menarik kan? Surah Al-Maidah ni cerita pasal apa? Al-Maidah ni apa tuan-tuan? Al-Maidah ni adalah hidangan yang diberikan kepada mereka Hawariyun, mereka-mereka pengikut-pengikut Nabi Isa yang meminta hidangan daripada Allah sebelum dihukum kepada mereka. Maka Al-Maidah tu adalah hidangan daripada Allah. Kenapa? Apa hubung kait antara surah An-Nisa dengan surah Al-Maidah? Okey. Hubung kaitnya adalah kepada mereka yang berusaha sehabis baik untuk membuat keadilan. Mereka akan mendapat habuan dan juga hidangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama berbeza pandangan, ada yang mengatakan bahawa hidangan itu barangkali adalah sifat balasan dekat dunia. Ada juga yang berpandangan yang sudah tentu paling abadi sekali adalah hidangan yang bersifat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dekat syurga nanti. Jadi kesinambungan daripada An-Nisa adalah Al-Maidah. Ada juga yang tanasub ataupun hubung kait di antara An-Nisa dan Al-Maidah ni adalah kalau perempuan itu baik, insya-Allah rezeki akan mencurah-curah seperti mana rezeki hidangan. Saya menjadi saksi banyak saya belajar daripada pondok dulu, daripada guru-guru. Antara salah satu sebab kenapa rezeki itu selalu sampai kepada kita adalah kerana kita berbuat baik kepada isteri dan juga anak-anak, pada laki-laki lah. Kadang-kadang itulah orang panggil rezeki tumpang. Rezeki tumpang ni maksudnya kita tumpang anak dan juga isteri. Allah bagi kerana asbab sahaja. Allah nak bagi rezeki kepada anak dan juga isteri kita, tapi Allah bagi rezeki itu melalui kita. Sebabkan kita bekerja keras, sebabkan kita buat baik kepada mereka, sebabkan kita berusaha untuk adil dengan mereka, maka Allah bagi rezeki itu. Dan Al-Maidah adalah konsep rezeki itulah. Kita akan belajar tentang konsep rezeki yang ada dekat dalam surah Al-Maidah ni. Jadi berusahalah untuk kita berbuat baik dekat family kita, dekat pasangan kita, dekat anak-anak kita. InsyaAllah Allah akan bagi rezeki yang banyak. Ada saya sendiri menjadi saksi lah bagaimana Allah tidak pernah mengecewakan saya dengan rezeki-rezeki kepada keluarga ni. Jangan takut untuk berbuat baik kepada ahli keluarga kita, Allah akan banyakkan rezeki kepada kita. Dan kadang-kadang rezeki itu lalu je kat kita. Tapi kerana keberkatan itulah dia lalu kepada kita. Juzuk 6 ni, saya suka idea daripada juzuk 6 ni sebab akan ada yang tanya soalan sebelum ni. Cik Faiz, macam mana kalau uh, kita hidup dekat zaman yang perempuan tu pun diuji, perempuan-perempuan tu pun tak baik sangat, banyak isu-isu sosial pun banyak berkait dengan perempuan, sebab kita nak cakap surah An-Nisa kan. Maka juzuk 6 adalah satu realiti yang Allah beritahu kepada kita. Allah kata, aku akan selalu menukarkan kepada kamu orang-orang yang baik kalau kamu jumpa dengan orang-orang yang tak baik ataupun orang-orang yang menzalimi Allah Ta'ala. Kalaulah hari ini kita jumpa dengan orang yang kita tak berapa nak okey dengan orang tu, juzuk 6 adalah satu jaminan yang Allah akan gantikan orang yang baik, akan gantikan lagi dengan orang yang baik. Saya bagi contoh kan. Ayat ni ada dekat dalam tengah-tengah juzuk 6. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kalau kita tengok tengah-tengah juzuk 6 tu, tengok. Kalau tuan-tuan buka buku ni, buku yang saya dah tulis ni, saya selitkan sedikit. Tengah-tengah tu kita akan belajar tentang uh, janji Allah yang akan menggantikan orang-orang yang baik. Contohnya dekat surah Al-Maidah ayat 54. Saya bagi contoh. Ya ayyuhallazina amanu. Itu. Satu. Kemudian okey, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dini. Siapa-siapa yang telah pun wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang keluar daripada agamaku, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan kepada kamu satu kaum yang kamu cintakan mereka dan mereka cintakan Allah dan kamu mencintakan mereka. Azillatin alal mu'minin, sama-sama kamu saling mencintai dan mereka sangat tegas dengan mereka sangat berlemah lembut terhadap orang-orang beriman. A'izzatin alal kafirin, dan mereka sangat tegas dengan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, mereka tak takut kepada orang-orang yang suka cakap, suka gosip pasal mereka, suka mencela mereka. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha.
Apa yang kita belajar? Janji Allah, yang Allah akan menggantikan. Allah akan selalu menggantikan dengan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita kena faham dekat dalam juzuk 6 tentang silih ganti Allah Ta'ala. Apa yang teruk akan ada waktu tamat dan Allah akan gantikan dengan yang baik. Whatever it is, Allah akan gantikan dengan yang baik. Kalau orang yang kita jumpa tu teruk, Allah akan gantikan dengan orang yang baik yang kita akan jumpa selepas tu. Kalau kita hari ni hidup kita teruk, Allah akan gantikan dengan hidup kita yang baik. Ni konsep silih ganti. Sebab tu kalau kita tengok, ayat ni duduk kat tengah-tengah juzuk 6. Ayat ni, saya bayangkan ia bagaikan center, core kepada juzuk 6. Kalau kita patah, awal-awal tu kita belajar tentang apa nama Allah angkat orang-orang yang memaafkan. Sebab nak bagi tahu kalau Allah nak menggantikan sesuatu, cara untuk kita mendapat gantian yang baik itu kita kena belajar memaafkan. Kemudian selepas tu Allah bercakap tentang Habil dan Qabil. Yang manakah satu yang mendapat pertolongan Allah, yang manakah satu yang tidak mendapat pertolongan Allah. Jadi salah satu bentuk pertolongan Allah tu adalah Allah menggantikan yang lebih baik. Sebab tu Habil dan Qabil tu dimasukkan dalam juzuk ni. Nak bezakan antara kita satu orang yang Allah gantikan dengan lebih baik, satu lagi yang Allah tak gantikan dengan lebih baik. Kemudian Allah bagi tahu pula dalam juzuk ni pasal Bani Israel. Macam mana kita nak deal dengan masyarakat dan juga orang yang sangat sukar dan juga complicated. Caranya adalah kita kena deal je lah. Sebab janjinya adalah Allah akan gantikan lebih baik. Dan kita belajar daripada Bani Israel. Allah akan gantikan Bani Israel Kanaan. Tanah dijanjikan. Setelah mereka memilih untuk keluar daripada Mesir dan ikut Nabi Musa. Semua ada dalam juzuk ni. Semuanya konsep bagaimana Allah menggantikan sesuatu dengan lebih baik. Kan kalau kita tengok Al-Maidah adalah tentang gantian juga. Al-Maidah hidangan itu. Kamu nak hidangan. Tapi janganlah risau, hidangan itu bukanlah gantian lagi. Hidangan yang lebih baik nanti sekiranya kamu dibunuh, dihukum, Allah akan bagi satu ganti yang lebih baik daripada semua ini. Apa ganti mereka? Mereka mendapat satu tempat yang sangat besar dalam sejarah. Mereka dikenal dalam sejarah. Kita belajar daripada surah Al-Maidah tentang cerita Nabi Isa. Kamu ikut Nabi Isa, kamu akan mendapat tempat dalam sejarah. Kamu tak tahu, kamu akan dikenal sampai sekarang. Dan kamu akan mendapat ganti yang sangat besar daripada Allah Ta'ala. Ni silih ganti. The moment we try to sacrifice something, kita hilang sesuatu, Allah ganti. Kita terpaksa bertemu dengan orang yang sangat menyukarkan kita, Allah akan ganti dengan orang yang baik. Janganlah sesekali kita nafikan yang Allah janji dan Allah jamin akan ada kaum yang biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, akan ada kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai Tuhan. Allah mencintai mereka dan mereka akan mencintai Tuhan. Kenapa Allah kata macam ni? Kerana sometimes kita jadi pesimistik dengan realiti dan juga dengan masyarakat sekarang. Kita rasa macam teruk dah semua ni kan. Tak, Allah kata tak teruk. Nanti akan datang satu lagi kaum yang Allah cintakan mereka dan mereka cintakan Allah dan mereka bergerak di atas semua yang sangat kena dengan karakter yang Allah letakkan. Mereka berjuang di jalan Allah, mereka azillatin alal mu'minin, mereka aizzatin alal kafirin dan mereka tidaklah takut kalau orang datang dekat kita mencela mereka, macam-macam cakap dekat mereka, mereka tak akan takut sekalipun. Mereka tak akan pernah lari daripada jalan Allah SWT. Dan lepas tu Allah kata sesungguhnya innama waliyukumullah wa rasulahu. Sesungguhnya Allah lah yang membantu kamu. Pertolonganmu hanyalah Allah dan juga Rasul. Janganlah fikir orang lain. Sebab tu saya kata pertolongan tadi. Antara ideanya adalah menggantikan sesuatu. Allah akan tolong dengan gantikan sesuatu yang lebih baik insya-Allah. Kat dalam hujung pula kita belajar macam mana saya nak faham, saya nak tuan-tuan faham putaran juzuk ini. Wahai dalam surah Al-Maidah ayat 67 Allah kata wahai Rasul ya ayyuhar rasul balligh ma anzila ilaika, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan itu, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, berarti kau tidak menyampaikan amanahnya dan Allah memberikan engkau daripada manusia, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Allah bagi tahu kepada Nabi, kamu kena sampaikan. Ini satu waktu di mana Nabi merasa macam kenapalah aku nak bagi kepada orang yang takkan follow pada ayat Tuhan. Kan? Kita ada rasa kekecewaan itu kan. Kita rasa macam, alah kenapalah nak cakap kepada orang macam ni kan. Tak habis-habis. Tapi Allah kata, kau kena cakap sebab kau memang dah diamanahkan untuk mencampaikan risalahku ini. Walaupun dia tu bukanlah orang yang akan senang nak terima apa yang kau cakap. Senang nak ikut apa yang kau cakap. Tapi kau kena cakap juga. So ni kita belajar. Tugas kita kadang-kadang sampai pada satu tahap je. Orang tu nak berubah, orang tu nak jadi macam mana selepas tu, kita tak boleh nak buat apa dah. Sebab tugas kita tu sampai tahap tu je. Ini Allah. Clear. Boundaries tu kena clear. Garis ni aku buat. Walaupun kita tahu, Nabi tahu, takkan ikut punya dia orang ni, orang kafir. Tapi Allah kata, itu tugas kamu sampaikan. Sebab apa? Sebab daripada itulah nanti, kamu kena sampaikan harapan.
yang akan ada umat yang berbaik yang datang selepas ini, insya-Allah. Batuk dah tu tuan-tuan. Kita jumpa lagi insya-Allah di juzuk seterusnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.